أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kuliah kita pada petang ini setelah kita melalui mid-sem ataupun cuti pertengahan semester. Baiklah, kita sampai kepada kitab Kasyifatus Saja yang merupakan huraian kepada kitab Safinatun Najah pada muka surat yang ke-216 seperti yang tertera dalam skrin masing-masing. Maka kita sampai ataupun kita masih lagi berbincang berkaitan tentang ruknus solah, arkanus solah. Pada hari ini kita membaca rukun yang keempat ar-rabi'u iaitu qiraatul Fatihah, iaitu membaca Fatihah. Ai hifzan atau talqinan atau nadharan fil mashafi. Ada tiga cara. Yang biasa kita lakukan adalah kita menghafaznya. Sebab kita pun daripada kecil telah pun hafal Al-Fatihah. Namun orang yang tak hafal bagaimana? Boleh talqin. Talqin ni orang baca diikut. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia pun ikut juga Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu pun talqin. Ataupun nadharan fil mashaf, tak hafal juga dia boleh tengok mashaf. Ini yang kita lihat pada rakan-rakan kita, saudara kita mu'alaf yang bila baru masuk Islam diajar membaca Fatihah dengan diletakkan tulisan di hadapannya. Walau biwasitati sirajin liman fi dhulmatin, walaupun dengan lampu orang yang dah gelap, orang yang berada tempat yang gelap dan sebagainya. Okey, itu yang paling penting. Maknanya asalkan dia bacalah, tak kisahlah macam mana keadaan pun, yang penting dia boleh baca surah Fatihah. Wa tajibu fi kulli raq'atin, wajib pada setiap rakaat, sawa'un salatu sirriyatu awal jahriyah, sama ada solat itu solat yang jahri ataupun sirri. Maknanya kesemua solat perlu dibaca. Kesemua solat wajib ataupun sunat, sirri ataupun jahri, wajib dibaca Fatihatul Kitab. Sawa'un al-imamu wal-ma'mu wal-munfaridu, tak kisah sama ada imam ataupun makmum ataupun yang bersolat sendirian. Kenapa? Apakah dalilnya? Li khabar sahihaini la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat yang sempurna ataupun yang sah melainkan ya bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah ataupun Fatihatul Kitab. Itu muktamad dalam kita punya mazhab, wajib baca Fatihah. Baik, baca lagi matan dia. Imam Baghawi mengatakan bahawasanya أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهو هداج salasan ay ghair tamam. Jadi itu antara hadis yang mengukuhkan kewajipan rukunnya membaca surah Al-Fatihah ketika salat. Bahkan kata Nabi faqila li Abi Hurairah radhiyallahu an, dikatakan, okey, dikatakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata inna nakunu wara'al imam, kami dulu berada belakang imam, faqala iqra biha fi nafsik, baca masing-masing. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah bersabda, Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain, aku membahagikan dalam Fatihah itu, kata Allah Ta'ala, ada dua bahagian. Pertama bahagian aku, dan kedua bagian hamba-Ku. Wali abdi mas'al, dan untuk hamba-Ku itu apa yang dimintanya. Fa idza qala abdu, apabila hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan menjawab hamadani abdi, hamba-Ku memuji aku. Ni maksud dalam Fatihah tu macam tu. Bila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, okay, Allah kata hamba-Ku memuji aku. Kemudiannya wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila kita mengatakan Allah ar-rahmanir rahim, okey, Allah berfirman pula, Allah pula mengatakan asna alayya abdi, hamba-Ku memuji aku. Apabila kita mengatakan maliki yaumiddin, majjadani abdi, hamba-Ku memuliakan aku.
Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini di antara hamba-Ku dan aku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan hamba-Ku layak untuk meminta. Hamba-Ku akan dapat apa yang dipintanya. Kalau kita pun doakan ihdinas siratal mustaqim sampailah habis, Allah kata apa? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini semua adalah untuk hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapat apa yang dikehendaki ataupun yang dimintanya. Okay, itu di antara maksud dalam surah Al-Fatihah yang menggambarkan kepada kita bagaimana bagaimana Allah Ta'ala itu berbicara dengan hamba-Nya ketika dalam surah Fatihah. Okey, jadi bacaan tu betul lah dibacakan dengan betul, dengan penuh penghayatan agar kita mendapat apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, habis cerita dia. Teruskan lagi. Okey, ni cerita orang yang boleh baca Fatihah. Bagaimana pula orang yang tak boleh baca Fatihah? Bismillah. Maaf Numai. Okey. Bagaimana pula orang yang tak boleh baca Fatihah? Tadi yang kita bincang tu mereka yang boleh selesaikan Fatihah dengan cemerlang. Sekarang ni dia tak boleh baca. Summa in ajazal musalli anha lazimahu qira'atu qadriha min baqiyatil Quran walau mufarraqan 'ala al-mu'tamad. Contoh, dia tak boleh baca Fatihah. Apa dia kena baca? Dia kena baca mana-mana tempat, mana-mana kalimat dalam Quran, walaupun tempat bacaan itu berpecah-pecah. Awak hafal tak Fatihah? Tak hafal. Awak hafal apa? Sikit-sikit je, juzuk 30. Apa dia? Inna a'tainakal kautsar. Lagi? Tak ingat dah. Ingat suara lain pula. Apa dia? Iza jaa nasrullahi wal fath. Kena baca ayat-ayat Quran lain yang sampai bilangan ayatnya sama dengan surah Al-Fatihah. Okey? Ataupun lebih pun tidak apa. Okey dia. Kemudian, okey, summa in ajaza. Tak boleh lah. Saya ni kalau tak hafal Fatihah, surah lain pun saya tak hafal. Okey, itu masalah dia lah. Normal kan? Summa in ajaza an zalika ladhimahu qira'atu qadriha min zikrin aw du'ain. Kalaulah dia tak boleh baca surah ataupun kalimah lain dalam Quran yang sepanjang sama dengan Fatihah, dia boleh baca apa? Dia boleh baca qiraah ataupun dia baca doa, zikir ataupun doa. Okey, tapi mestilah tujuh bentuk yang berbeza. Sebab apa? Mewakili 7 ayat yang berbeza kan? Contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini semua baru 5 keadaan. Tambah lagi masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mesti 7 kalimah atau perangkap yang berbeza. Meraihkan 7 ayat dalam surah Al-Fatihah yang digantikan dengan zikir ataupun doa tersebut. Okey, jadi kita nampak keturutan dia. Kalau tak boleh Fatihah, baca ayat lain, surah lain. Walaupun berpecah-pecah pun tak apa. Yang penting 7 ayat. Kalau tak boleh, baca zikir dan doa yang dalam 7 bentuk yang berbeza. Okey, cuba lagi. Okey. Doa tu, zikir tu, apa isi kandungan dia? Adakah perlu tengok? Okey, dia kata apa? Bawah sekali ya. Kita punya bawah sekali. Muka surat terakhir tu. Wayajibu an yakuna bil arabiyyah. Hendaklah bacaan itu dalam bahasa Arab. Mestilah doa pun zikir dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa kita punya bahasa, bukan dalam bahasa Melayu, tidak, dalam bahasa Arab. Fa in ajaza anha tarjama bi ayyi lughatin syaa. Kalau dia tak boleh juga bahasa Arab, maka dia akan menterjemahkan bacaannya kepada bahasa apa yang dia boleh. Fayajibu taqdimu tarjamatihi al-muta'alliq bil akhirah ala arabiyyati ghairihi. Dia hendaklah mengutamakan, mendahulukan terjemah yang berkait dengan akhirat berbanding dalam bahasa Arab. Fa illam ya'rif ghaira muta'alliq bid dunya ata bihi wa ajza. Tapi kalaulah dia tak tahu benda lain melainkan doa yang terkait dengan dunia, dia boleh doa untuk menggantikan zikir, doa tu boleh menggantikan Fatihah, tapi kenalah berkaitan dengan akhirat. Kalau tak boleh juga, tak apalah, dengan dunia pun tak apalah. Doa-doa tersebut pun doa duniawi pun tak apalah. Contoh doa-doa yang terkait dengan akhirat. Ini nak menggantikan Fatihah ni.
kita masih lagi dalam masalah bagaimana untuk mencari doa ataupun zikir yang boleh menggantikan Fatihah pada insan yang tak boleh baca Fatihah. Apa dia? Boleh berzikir. Zikir apa? Zikir doa dalam bahasa Arab yang menunjukkan akhirat. Contohnya apa? Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wasamihni, ya Allah ampunkanlah kesalahanku. Warda anni, ya Allah ridhakanlah aku. Itu di antara benda zikir doa yang boleh dibaca yang berkait dengan akhirat. Sementara itu pula dia kata orang minal muta'allaqi bid dunya, di antara zikir doa yang terkait dengan dunia apa dia? Apa dekat dengan dunia? Contohnya Allahumma rzuqni zaujatan hasna wa wazifatan. Ya Allah, beri rezeki kepada aku dapat isteri yang salehah, yang cantik, yang baik ataupun jawatan yang tertentu. Kita boleh juga ya. Summa ina ajaza an zalika waqa. Okey. Kalau tak boleh juga, payah. Quran tak boleh, ganti Quran tak boleh, zikir tak boleh, zikir bahasa sendiri pun tak boleh, teruk sangat ni. Apa yang dia kena buat? Dia waqafa biqadril fatihati wujuban, dia wajib berdiri dengan berdirinya surah ataupun kadar surah Al-Fatihah. Dia kena berdiri dengan kadar surah Al-Fatihah. Okey, kadar surah Al-Fatihah. Berapa lama kita duk kira, kita baca lah. Baca kita pun hitung mungkin 3 minit lebih kurang. Dia kena berdiri lah 3 minit. Okey. Wala yutarjimu anil Fatihah, dan Fatihah tak perlu diterjemahkan. Tak macam doa ataupun dunia tu. Tak macam doa tu. Okey. Sekejap. Tak, dia kena baca Fatihah. Fayajibu taqdimu tarjamatihil muta'allaq bil akhirah. Okey. Dia tak macam zikir doa tu boleh terjemah. Fatihah tak perlu terjemah. Okey. Dan kalau kita baca Quran pun tak perlu terjemah. Bacalah, itulah asal kepada kewajipan membaca Quran. Membaca Quran dalam salat. Okey. Baiklah, summa in, okey dah. Jadi kan, wala yutarjam al-Fatihah wala an baqiyatil Quran idza kana badlan anha, maka tak perlu kita terjemahkan. Kekalkan bacaan Fatihah itu kalau mampulah. Bi khilaf at-takbir 'inda al-'ajzi an al-arabiyyah. Berbeza dengan takbir bagi mereka yang tak boleh cakap bahasa Arab, boleh baca Melayu. Allah Maha Besar. Kan? Allah Maha Besar, Allahu Akbar dan sebagainya. Okey. Bagaimana pula mereka ni, mereka yang akhras, yang bisu ni? Wala yajibu alaihi tahriku lisanihi bi khilafil akhras alladhi tar'a kharsuh. Maka tak wajib dia menggerakkan lidahnya. Okey. Tak gerak bi khilafil akhras alladhi tar'a kharsuh. Okey, ni kalau mereka yang orang yang akhras tak boleh bercakap, okey. Nak baca apa? Memang tak boleh baca apalah. Maka dia pun tak wajib untuk menggerakkan lidahnya. Okey. Berbeza orang yang berbisu tapi bisu tu datang kepada dia. Bisu tu berjadi. Ada dua bisu lah. Bisu daripada azali, daripada asal, dan bisu yang tara'a yang dia masuk kepada orang itu. Okey, maka orang macam ni, yang bisu asal ni dia tak wajib menggerakkan bibir dia. Bibir lah. Lisan atau lidah dia menunjukkan dia membaca. Tapi kalau orang yang dia asalnya sihat, kemudian datang dia punya kebisuan itu, dia wajib menggerakkan lidah dia macam baca, kerana dia pernah membaca dahulu. Cuma tiba-tiba dia bisu, apakah cara nak mengganti Fatihah? Dia gerakkan lidah dia, menggambarkan itulah Fatihah yang dia baca. Al-Khamis, yang kelima. Habis dah. So bacaan Fatihah dah habis dah. Itu bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima apa dia? Yang kelima adalah rukuk. Rukuk ni perbuatan lah. Fatihah tu baca. Rukuk ni macam mana? Wa aqalluhu lil qa'imi ayyan haniya qadra wusuli kharhatay. Al-rahatay mu'tadilil khalqata wa raqbatayhi yaqinan. Apa rukuk ni? Bengkokkan badan. Prostrate kan. Tengok term dalam mazhab Syafi'i, dia kata rukuk ni apa? Wa aqalluhu lil qa'im, sekurang-kurang rukuk bagi orang yang berdiri ialah apa? Yan haniya qadra wusul rahatayhi mu'tadilil khilqata raqbatayhi yaqinan. Seringkas rukuk ialah apabila dia yakin bahawasanya dua tapak tangan dia sampai ke pertengahan memegang lutut.
Itu di antara sekurang-kurangnya rukuk. Yanhani ni maknanya dia pasti dia kena bengkokkan badan lah. Bengkokkan badan tu bengkok saja ke tak? Tangan tu kena sampai kepada dia punya rukbatai ataupun dia punya lutut. Okey, itu dia panggil sebagai satu kaedah rukuk. Okey. Wala yaktafi biwusul asabi' dan tak memadai kalau hanya kita panggil sebagai jari yang sampai ke lutut tu. Tak. Kena sampai tangan kita rohatai ni pegang kita punya kepala lutut ketika rukuk. Ketika rukuk Oleh demikian kata Syekh ini wa akmaluhu arba'atu asya' sesempurna rukuk ialah 4 perkara. Ya. Apakah dia 4 perkara tersebut? Ialah pertama taswiyatu zahrihi wa unuqihi wa ra'sihi bihaisu tasiru kalauhin wahidin min nuhasin la i'wajaja fih. Kita samakan bila kita rukuk, kita samakan di antara kepala kita, tengkuk, badan dan belakang kita lah. Nampak cantik kan? Okey. Seperti nampaknya macam satu papan yang terletak sedemikian. Okey. Kedua, nasbu raqbataihi. Okey. Apa dia punya kaki dia kena tegak lah, tak boleh kita rukuk kaki bengkok. Qabduhuma bikaffai, tangan kita sampai kepada kita punya lutut dan kita cuba genggam lutut kita. Ini tangan kita ke rukuk. Yang keempat, tafriqu asabi'ihi liqiblati tafriqan wasta. Ialah dia tangannya tu letak atas lutut dia, dia tafriq, apa tafriq? Dia dipecahkan tangan tu. Tafriq macam ni. Kalau tak tafriq dia panggil macam ni. Okey. Tafriq macam ni. Tangan ni lah yang akan pegang kita punya lutut. Itu sesempurna rukuk yang digambarkan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Okey, habis cerita. Ammal qa'id. Dah. Ada pun orang duduk. Ni macam mana ni? Nak cerita rukuk ni tapi duduk. Fa'aqalluhu fi haqqihi muhadatu jabhatihi amama raqbatih. Semayang dah duduk dah. Dia pun semayang duduk. Jadi macam mana saya nak rukuk? Paling kurang pun bila dia tundukkan kepala, dia punya jabhah dahi dia sama dengan dia punya lutut yang sedang bersela itu. Itu sekurang-kurangnya. Dia tunduk, dia punya kepala selari dengan dia punya rakbatah ataupun lutut dia. Itu di antara sekurang-kurang ataupun secantik rukuk. Okey, baiklah. Wa akmaluhu muhadatuha mahalla sujudihi fi ghairi mumasah. Yang paling cantik ialah kalau dia semayang bersila ketika rukuk, dia punya kepala ni adalah selari tunduknya dengan tempat sujud. Kalau sujud tu mungkin depan sikit, kita buat atas dia tapi kita selari. Itu dia punya sebagai akmaluhu muhadatuha mahalla sujudihi min ghairi mumasah wa illa kana sujudan la ruku'an. Dia semayang duduk ni. Semayang duduk. Okay, but dia qa'id. Dia semayang duduk. Apa dia buat? Ketika dia rukuk, dia punya kepala ditundukkan, hendaklah ia selari sejajar dengan dia punya apa? Dia punya jabhah. Jabhah dia sudah gedal dengan dia punya tilam dia. Tilam lah. Dia punya lutut dia. Okey, itu dia. Wa'lam, sama lagi, annahu yajibu fi ruku' alla yaqsuda bihi ghairahu faqat. Ini penting. Hendaklah apabila dia pergi ke rukuk ataupun dia turun pergi ke rukuk, dia bukan pergi untuk niat lain, melainkan rukuk semata-mata. Faham tak tu? Wa'lam yajibu fi ruku' alla yaqsuda bihi ghairahu faqat. Hendaklah dia ketahui apabila dia rukuk, dia tak boleh meniatkan ke lain. Contoh, tiba-tiba dia tengah solat, tengah baca Fatihah, dah habis baca Fatihah dah. Rukun berdiri dah habis dah. Tiba-tiba dia tengah solat, tiba-tiba dia tertunduk. Kenapa tunduk? Tak tahulah tertunduk. Sakit perut ke apa ke ataupun dia bergerak tunduk. Bukan nak rukuk, dia bergerak tunduk. Mungkin ada bola datang ke, contoh. Jadi dia pun tu rukuk, alang tunduk tu rukuk lah. Jadi adakah sah rukuknya? Tidak sah. Kerana asalnya bukan diniat nak pergi rukuk, tapi nak buat benda lain yang membongkokkan badan. Okey. Maka tidak sah dia punya apa? Dia punya rukuknya. Dia kena patah balik lah. Okey, tu dia.
Tu penting wa'lam yajibu fi ruku' la yaqsidu bihi ghairuhu faqat. Dia tak boleh niat lain. Dia dah habis baca Fatihah, dia dah baca surah, kemudiannya dia tunduk pergi ke rukuk tapi bukan niat rukuk. Kenapa? Saya sakit perut lah, tunduk terus ya. Alang tunduk ni tu rukuk lah. Tak boleh. Kenapa pula? Kenapa rukuk ni memang kita niat untuk mengerjakan rukuk, bukan dia terpaksa tunduk. Okey. Kemudian wa yusannu ayyaqula fi ni di antara doa yang digalakkan untuk kita baca ketika rukuk ialah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih wa aqalluhu marrah, sekurang-kurangnya satu kali, wal iqtisaru alaiha khilaf al aula. Tapi kalau kita buat sekali je itu tidak bagus, tidak digalakkan walaupun tak makruh. Okey. Wa ya'til imamu bi thalas wa illam yarda al ma'mumun. Tapi kalau makmum dia kena baca tiga. Sekalipun bila baca tiga, orang makmum tak setuju. Tak apa, disilakan baca tiga. Fa in zada 'alaiha bighairi ridahim kuriha. Tapi kalau dia imam, tapi dia punya sijil dia banyak ataupun panjang, itu perlukan redha jemaah. Okey? Perlukan redha jemaah. Kalau tidak, dia akan jadi benda yang makruh. Jadi benda yang makruh. Okey. Patah balik kita bincang balik. Rukuk ni apa? Membongkokkan badan sampai tahan tangan dia ni sampai kepada dia punya lutut dia ketika dia kerjakan merukuk, dia kerjakan rukuk tersebut. Dan dia bila rukuk, dia tak boleh niatkan lain untuk buat rukuk, melainkan memang dia turun tu untuk rukuk. Dan digalakkan baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih wa aqalluhu marrah, sekurang-kurangnya satu sahaja. Dan kalau kita buat satu sahaja tu kita panggil khilaful aula. Dan imam pula dia kena baca tiga, bukan wajib dia digalakkan baca tiga. Tapi kalau dia baca lebih tanpa kiradaan mempunyai tanpa kiradaan makmum dia, itu dimakruhkan. Ini cerita berjamaah. Okey, sebentar. Okey, wal akmal yang paling sempurna. Minha khamsun ila 11. Tapi kalau dia jadi imam ataupun sembahyang seorang-seorang, nak baca 5 ke 3 ke macam mana, dia boleh baca sehingga 11 kali takbir. Ni bukan imam Imam tak boleh, imam 3 cukup. Imam pula imam masjid ratib, imam tempat solat ratib, orang sentiasa pergi dan datang. Maka dia perlu baca dengan iktisar bertiga sahaja, cukup. Tak boleh dia baca dengan panjang tanpa redha jemaah. Tu undang-undang dia. Okey. Wa yazidul munfaridu wa imamu qaumin mahsurin radihim bitatwil. Tapi kalau dia sembahyang seorang-seorang ataupun dia sembahyang di tempat yang agak isolate dan semua kenal dia dan semua tahu dia baca panjang dan semua redha pada dia. Okey. Berapa dia baca? Dia boleh baca banyaklah. Baca 5 hingga ke 11. Okey. Tapi makmum tu kalau di imam, makmum tu kena redha lah apa yang dia buat tu. Okey. Allahumma, dengan doa dia, Allahumma laka raka'ta wa bika amanta wa laka aslamta khasha'a laka sam'i wa basri wa mukhi wa azami wa asabi wa syi'ri wa bashri wa mustaqala bi qadamillahi rabbil alamin. Itu dia. Apa doa dia? Doa kalau ketika sujud lah, ataupun ketika rukuk. Ya Allah, Allahumma raka'ta, ya Allah, kepada kau lah aku merokok dan aku beriman. Dan kepada kau lah aku menyerahkan diri. Dan khusyuk setiap pendengaran dan juga penglihatanku dan juga otakku dan juga tulangku. Dan juga asabi ini ialah urat-uratku dan juga bulu-bulu dan juga busyra kulit-kulit dan sebagainya. Itu merupakan satu doa yang kita baca ketika rukuk, agak panjang lah. Tapi tak apa, baca yang biasa pun subhana rabbil a'la pun dah kira okey. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi pun dah kira okey lah. Okey. Habis okey, ni kaedah. Kita dah nampak lah kaedah rukuk yang sebenar. Apa rukuk tu sebenar? Kita menungkukkan badan kita seolah sampai kita punya tangan, tapak tangan ni kepada kita punya lutut. Okey. Baiklah, terus lagi. Nombor 6. Okey, dah habis dah. Nombor 5, rukuk tu sehingga nombor 6 pula. Bismillah. Nombor 6 Okey, nombor 6. Tama'ninatu fi, tama'ninah dalamnya. Dalam mana? Dalam rukuk tu sendiri. Wala taqumu ziyadatul hawi maqaman tama'ninah wa aqalluha an tastaqir a'dha'uhu raki'an bihaitsu yanfasilu raf'uhu an huwiyhi. Tama'ninah tu apa dia?
wala taqumu ziyadatul hawi maqaman tamatniyah. Dan kalau kita menuju ke arah sujud tu, itu bukan dikira sujud lah. Sujud tu mesti sujud lah. Paling kurang tamatniyah apa dia? Paling kurang tamatniyah tu ialah tastaqir a'dha'uhu. Kita punya anggota tu tetap dan juga stable dan juga tidak bergerak. Bihaisu di mana yang fasilu raf'uhu an huwiyihi. Berpisah ataupun terpisahnya antara dia angkat dan dia turun. Rukuk ni nak tahu tamaknah ataupun tidak, bila dia turun ya Allahu Akbar, ada berhenti kejap dan dia bangun balik. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar tu dia panggil sebagai, turun tu dia panggil huwi. Kita turun, kita menggerakkan atas hingga menuju ke bawah. Rafa' tu kita angkat i'tidal. Jadi nak tahu tamaknah tu ada ke tak ada, tengok jarak di antara rukuk dan juga i'tidal tersebut. Kalau ada senggang lama, itu merupakan, itulah dia dipanggil sebagai sebagai tamakninah. Kalau tak tamakninah tu, dia Allahu Akbar, sekali Allahu Akbar dia terus naik balik. Dia cuma sekadar seperti ayam mematuk dedak sahaja. Dia touch, dia terus bangun. Itu tidak sah solat kerana tidak ada padanya i'tidal ataupun tak ada padanya tamakninah. Dia ialah tamakninah ni, kita turun, kita berhenti jap, kita i'tidal balik. Berhenti kejap tu dia panggil tamakninah. Okey, tamakninah. Alright. Sambung lagi. Sabi' yang ketujuh. I'tidal walau fin nafal. Lalah kena ada i'tidal walaupun dia berserat di atas tempat yang air kecil. Okey. Air kecil. Walau fin nafil, i'tidal, al-i'tidal walau fin nafil maknanya tepat tamakninah dia kena i'tidal. Apakah itu i'tidal? I'tidal tu ialah dia bangun mu'tadil, yakni dia yaqum min ar-ruku'. Audul musalli ila ma raka'a minhu min qiyam aw qu'udin. Itu dia punya istilahan. Dia kembalinya orang yang solat itu daripada apa yang telah pun dirukukkan daripada dia berdiri ataupun duduk. Kalau dia duduk, kalau dia berselam berdiri, ini merupakan rukuk dia, diturunkan rukuk dia, huwi itu rukuk dia, dan dia tamakninah dan dia bangun balik, itu dia panggil i'tidal. Kalau lah dia duduk atas kursi sebagai contoh, duduk atas kursi, dia punya rukuk ni ialah sekurang-kurang dia punya, Allahumma salli Muhammad, dia punya jawbahah ataupun dahi dia satu aliran ataupun satu sejajar dengan dia punya rukuk, dengan dia punya lutut. Okey, tu dia panggil sebagai ketika dia rukuk kalau dia ni duduk. Dan apakah dia cara i'tidal? Dia bangkit balik seperti seolah-olah ketika dia baca Fatihah tadi tu. Sama ada dia berdiri kembali, dia panggil qiyam, ataupun duduk kembali tegak. Wa yajibu alla yaqsida bil i'tidal ghairah. Sama juga macam rukuk, ketika dia bangun daripada rukuk itu kepada i'tidal, dia tidak boleh bangun dengan meniatkan yang lain. Contohnya, dia rukuk, dia semayang Allah sampai surah Al-Fatihah, waladhdallin, dia baca surah, lepas tu dia rukuk, Allahu Akbar, dia rukuk. Rukuk tu kenapa? Tamakninah, betul. Sekurang-kurangnya, subhanallah. Ataupun tadi bacaan tadi, subhanarabbil azimi wa bihamdih. Khalaslah, tak apa, boleh. Okey. Okey, kita dah. Okey, baik-baik. Oh, nampak anak langkau ni. Okey, tak apa. Okey, tepat. I'tidal tu, dia turun, rukuk dan dia pun tamakninah. Bila tamakninah itu, dia dah baca dengan tasbih subhanarabbil azimi wa bihamdih, dia pun bangun balik. Dia bangun balik tapi dia belum bangun. Cuma masa tengah rukuk tu tiba-tiba dia punya pinggang sakit ke, dia pun terloncat bangun. Contoh. Itu gambaran lah. Kalau kitab lain dia kata contohnya ada nampak ular ke, nampak apa, dia pun bangun. Takut kena patuk. Tapi dia bangun daripada rukuk tu, dia i'tidal tu bukan sebab dia nak bangun. Nak mengelakkan daripada mungkin ada binatang berbisa sebagai contoh. Ataupun contohnya lain, tadi tu yang nak buat contoh tu ialah dia rukuk, tiba-tiba badan sakit. Allah, rasa lenguh pula. Dia pun bangun. Kenapa bangun pula? Bangun ni sebab saya punya lenguh lah.
Ketika itulah dia bangun, dia i'tidal, tapi i'tidal tu bukan niat untuk i'tidal. Tapi niat untuk apa? Saya takut tadi ada ular lalu, ada binatang, ada cicak. Saya bangunlah, contoh. Ataupun tadi tu saya rasa pinggang saya sakit lah, macam lenguh sangat. Saya pun bangun. So bangun tu bukan bangun kerana i'tidal, bangun sebab respon terhadap apa yang berlaku pada dia. Kalau macam tu punya i'tidal tidak sah. Dia kena rukuk balik dan bangun dengan niat i'tidal. Bukan niat kena sahaja aku i'tidal, bukan. Memang bangun tu bangun untuk i'tidal, bukan bangun sebagai respon kepada perkara yang lain. Itu yang maksudnya wayajibu alla yaqsida bil i'tidali ghairah. Wa amma ar-raf'u min ar-ruku' fa huwa muqaddimatun lahu kal huwi lir-ruku' was-sujud. Adapun rafa' daripada rukuk, adapun bangun daripada rukuk, ia merupakan muqaddimah. Okey. Bila dia bangun daripada rukuk itu, okey, dia rukuk kan. Dia bangun itu merupakan muqaddimah baginya sebagaimana huwi lirruku' was-sujud, sebagaimana ia merupakan muqaddimah untuk dia pergi turun kepada rukuk dan sujud. Okey. Itu dia. Rafa' iaitu bila dia bangun daripada rukuk itu merupakan muqaddimah sebagaimana dia untuk pergi kepada rukuk dan sujud. Tadi tu kita buat gambaran balik, dia baca Fatihah, Allahu Akbar, tabatul ihram, baca Fatihah, baca surah. Dan bila dia turun, turun pergi rukuk, itulah sama mana rafa' minar rukuk. Dia turun terjun, bahasa kita terjun lah. Terjun daripada berdiri pergi ke rukuk, sama martabatnya dengan daripada rukuk, dia bangun rafa' pergi kepada berdiri kembali. Itu maksud dia. Okay. Wa yusannu ayyaqul, dan dia galakkan untuk menyebut sami'allahu liman hamidah. Ini pun kita tahulah sami'allahu liman hamidah. Dan dia pun sambung rabbana lakal hamdu mil'as samawati. Okey, yang biasa dengar rabbana lakal hamdu je. Tambah pula mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan ataupun kadang-kadang kita baca hamdan tayyiban mubarakan fi rabbana lakal hamdu dan sebagainya. Baiklah. Itu bacaan yang biasa kita dengarkan ketika kita i'tidal. Senyap boleh tak? Boleh. Itu merupakan sunnah hayat, bukan wajib ya. Rabbana lakal hamdu dan sebagainya itu bukan kewajipan. Kalau senyap pun tidak ada isu dah. Okey. Sikit lagi kita minta berhenti. Okey, yang ke-8 apa dia? As-samin tama'ninatu fi tama'ninah. Ketika kita i'tidal, kita tama'ninah. Jadi buku ini dia mengasingkan di antara rukun i'tidal dan tama'ninah. Tama'ninah tu dia kata apa? Walau sadada thumma syakka. Okey. Lepas dia rukuk, dia tama'ninah. Sami'allahu liman hamidah. Wajib tama'ninah. Berhenti seketika. Apakah maksud tama'ninah ketika itu? Adanya jarak di antara dia bangun itu dan sebelum dia turun untuk sujud pula. Okey. Walau sadada thumma syakka hal tamma i'tidaluhu aw la i'tadala summa tma'anna wujuban summa sadada. Okey, sekarang ni dia sujud. Mana dah lepas i'tidal lah. Tapi semua dia syak. Tadi tu aku i'tidal tak tadi tu? Okey. Apa dia kena buat? Adakah dia punya i'tidal tu tadi dah sempurna ataupun tidak? I'tadala, apa dia kena buat? Dia kena i'tidal balik. Dia kena tama'ninah secara wajib baru sujud balik. Ini kaedah biasa. Di dalam kita solat, jadi Syekh ni dah ajar dah. Bila kita membuat sebarang rukun yang kemudian tiba-tiba kita rasa rukun sebelum itu tidak sempurna. Bismillah. Sekejap. Kita sujud. Contohnya, ni gambaran yang Syekh ni bawa. Kita sujud. Tapi tiba-tiba kita rasakan, tadi tu saya i'tidal tu betul tak? Tak yakin lah. Entah tak ada tamakninah kot. Contoh. Okay, kita sujud, kemudian kita rasa macam tak sempurna lah kita punya rukun sebelum ini, iaitu i'tidal. Syakka tu maknanya di tengah-tengah. Kalau dia rasa waham tu tak apa lagi. Dia zon, tadi aku dah i'tidal dah, cantik dah, cukup lah. Tu khalas lah. Syakka ni apa? Dia syak tu lama. Syak, bagaimana syak ni berlaku? Dia berlaku dalam satu rukun yang agak lama. Mula-mula dia syaitan tu tiup je. Tapi bila dia fikir balik, betul lah. Tadi tu saya rasa macam tak i'tidal tu tak sempurna. Saya tidak membuat dengan penuh
i'tidal dan tak ada tamakninah. Sedangkan sekarang tu dia berada ketika sujud. Dia syak pada rukun sebelum itu. Apa dia kena buat? I'tidal. Dia kena i'tidal balik. Kenapa pula? Tadi awak syak tak membuat rukun tamakninah. Apa dia kena buat? Dia kena i'tidal balik. Kemudian dia kena buat apa? Dia kena tamakninah. Itma'an. Dia kena tamakninah. Kemudian apa? Secara wajib, barulah dia sujud. So kita boleh faham di dalam rukun solat ini, kita tidak boleh mengerjakan rukun seterusnya, melainkan kita yakin rukun yang pertama telah pun selesai. Kita tak boleh baca, tak boleh rukuk, melainkan kita yakin kita telah pun mengerjakan Fatihah dengan sempurna. Kita tak boleh i'tidal, melainkan kita yakin kita telah pun rukuk dengan sempurna, dan seterusnya. Kalau kita pergi rukun yang kedua, kemudian ketika rukun kedua tu, ketika sujud, ketika rukuk itu kita merasakan tidak sah rukun sebelumnya. Saya dah rukuk dah, tapi macam tak baca Fatihah contohnya. Saya dah i'tidal dah, tapi rasa macam tak rukuk dengan betul. Kita kena patah balik pada rukun sebelumnya dan buat dengan sempurna. Dan tu juga. Serta merta. Tu kaedah dia. Melainkan kalau kita dah terlalu jauh sangat, kita dah rakaat ketiga, baru kita ingat kita miss rukuk rakaat yang pertama. Itu cerita lain. Itu kita bincang bab masbuk ataupun bab istidrak dia panggil dalam bahasa fiqh, istidrak, untuk buat semula, membaiki semula. Tapi kalau jarak dia hanya satu rukun sahaja, tadi saya dah sujud, tapi saya rasa macam tak yakinlah saya i'tidal betul, kita boleh patah langsung daripada sujud kepada i'tidal dan tamakninah dan sujud semula. Tapi berhati-hati kalau kita sembahyang jemaah, kan kadang-kadang kita sujud, kita rasa syak, kita i'tidal, kita patah balik. Makmum menggelabah lah. Apa hal pula atau imam ni patah balik ni? Memang makmum menggelabah. Confirm menggelabah punya. Itu kita akan bincang lah imam makmum nanti. Tapi yang penting, kalau dia tak yakin pada semayang dia, rukun dia yang ketiga ataupun keempat, dia kena patah balik untuk pergi yang sebelumnya yang dia tak yakin tersebut. Itu penting tu. Okey. Kalau jadi bila semayang berjemaah ni, dia jadi akan ada jadi ilmu lain lah. Dia jadi imam, dia sujud, tapi tadi tu dia lupa untuk i'tidal. Dia rukuk, dia terus sujud je, lagi pelik. Patutnya jemaah kena tegur lah, subhanallah. Itu sepatutnya. Jadi semayang jemaah ni, kebarangkalian untuk silap tu kurang. Sebab kita ditegur oleh jamaah ataupun makmum. Okey, baiklah. Apakah dia tamakninah ni? Berhenti seketika. Kalau dia sujud tapi dia tak yakin dia tamakninah, dia kena tamakninah balik walaupun jaraknya di antara jarak. Okay? Dia kena tamakninah balik. Tamakninah balik walaupun dah lama dah tadi tu dia sujud. Lama sujud dah. Tiba-tiba baru dia ingat, i'tidal tadi tu rasa macam tak sempurna lah. Dia kena patah balik. Tadala summa ma'anna wujuban. Patah balik i'tidal dan kemudian dia kena tamakninah dan barulah dia sujud kembali. Sujud yang sah. Okey, tadi tu tak sah sebab apa? Kenapa tadi tak sah? Sebab rukun sebelum tu tidak sah. Semayang ni rukun tu tertib tu penting, tertib tu. Kan dalam kita punya rukun ada hujungnya at-tertib ataupun tertib. Apa maksud dia? Kalau tidak sah yang kelima, yang keenam pun tidak sah lagi. Kalau kita buat yang keenam, kalau kita buat sujud tanpa sah i'tidal, tak sah sujud itu. Kena patah balik i'tidal. Kalau kita duduk antara dua sujud, dalam keadaan sujud pertama tidak sah, kita kena sujud balik yang pertama, baru boleh sahkan yang seterusnya. Itu kaedah dalam sembahyang. Okey, tu Syekh ni ajar ni. Kalau kamu dah sujud, tiba-tiba kamu syak pada i'tidal kamu, patah balik i'tidal, tamakninahkan dan barulah sujud kembali. Okey, sikit lagi. Okey, sikit lagi 2 minit. Yang ke-9, lajulah Kita lajulah sikit. Yang ke-9, sujud 2 kali as-sujudu marratain ay fi kulli raq'atin. Sujud pada setiap rakaat tu 2 kali sujud. Sekali pun tak cukup. Wa yusannu ay yaqul, dan digalakkan kita mengatakan subhan rabbil a'la wa bihamdih. Faqad warada an Uqbah bin Amir annahu qala lama nazalat fasabbih ismi rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim, surah Al-Waqiah. Kata Nabi apa? Wa yus'aluha fi ruku'ikum, maka jadikanlah ia kalimah tasbih rabbil azim tu pada rukuk kalian. Ketika turunnya ayat sabbih ismi rabbikal a'la,
Kata Nabi SAW, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ia pada bacaan sujud kamu. Oleh demikian, ketika rukuk kita baca subhan rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika kita sujud kita baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Atas dasar ada hadis yang mengatakan sedemikian. Okey? Okey. Allahumma salli ala rasulillah. Tak apa, kita stop sini kot. Wayah sulu ni. Nak baca nak panjang tapi takut kita tergesa-gesa. So kita stop pada page ini, page 221, dan kita berhenti pada kalimahnya di dalam tajuk as-sujud marratain. Okey, marratain. Pada kalimahnya wayah sulu aslu sunnati bi marratin. Okey. Maknanya kalau kita buat benda tu cukuplah nak dapat pahala sunat, ialah dengan sekali buat sahaja. Wa'adnal kamal salasun, dan juga sekurang-kurang yang sempurna tu 3, 5 dan juga 7 dan juga 9. Itu kita kencang kemudian insya-Allah taala. So cukuplah untuk hari ini. So kita dah cover daripada rukun yang keempat Fatihah sampai rukun yang ke-9 iaitu sujud yang kedua kali. Yang belum habis lagi kita bincangkan. Itu benda yang agak basic tapi perlu kita fahami, dan kalau kita baca betul-betul kita nampak satu tata cara yang begitu sempurna mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita untuk menjadi ataupun memahami fiqh insya-Allah. Mudah-mudahan juga kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.